Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta muyassir li kulli 'asr. رب ارحمنا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali. Saya ingat kita dah baca 4 kali. 4 kali ingat saya. Baik. Dan hari ini kita sambung lagi. Dan seingat saya pun pada muka surat pada tajuk sebab kebiasaan. Jadi hari ini kita sambung bincang tentang sebab kebiasaan. Jadi kita yang kita belajar ini adalah kita ilmu tauhid. Ilmu tauhid bincang bab pegangan kita. Kalau ilmu fiqh bincang bab amalan sah batal. Wajib kata wajib, sunat kata sunat. Harus kita buat ke, haram kita buat ke. Berarti ilmu fiqh bincang ke amalan zahir manusia. Berarti amalan zahir manusia pun terikat juga dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah ataupun pegangan juga terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kita punya akhlak, ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan, itu juga terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab akhlak, bab cara baik ataupun cara jahat pandang kita, yang juga terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata semua apa yang ada pada kita ini terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita saja, semua alam, matahari, bulan, apa lagi, ayam ke apa kah, graviti, bumi, ini semuanya terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tak boleh satu pun seinci pun terkeluar daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita kena faham itu. Kita manusia yang diberi kelebihan oleh Allah Taala untuk faham. Faham apa tu? Faham akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita diperintahkan untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak diperintahkan untuk jadi Tuhan. Ada ayat Quran suruh jadi Tuhan tak? Tak. Kan ayat Quran suruh jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah marah sangat kalau kita cuba jadi Tuhan. Dengan harta yang ada pada kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sihat yang ada pada kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa yang ada pada kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita ada harta kita jadi Tuhan. Tidak. Bukan begitu. Baik. Jadi nak kata apa di sini, nak kata kita ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang kita bincang ini adalah ilmu tauhid ataupun ilmu pegangan. Kita pegang itu mana? Kita pegang itu mana? Ataupun dengan kata lain, kita faham itu mana? Pegang satu benda yang kita faham. Pegang bukan benda yang kita tak faham. Pegang benda yang kita faham itu baru dengan ma'rifah. Itu bagi ma'rifah. Pegang benda yang kita tak faham itu bagi taklid. Kita bahas dulu ni, awal dulu. Jadi pegang yang dapat pahala apa dia? Pegang benda yang tak faham, baru dapat pahala. Pegang benda tak faham, tak dapat pahala. Baik. Okey, di sini saya yang kita akan bincang adalah tajuk sebab dan musabab. Saya tak baca semua, saya baca tajuk saja. Saya banyak nak habis. Paling penting paling kurang pun kita boleh faham dulu. Baik, kalau orang tahu dulu dia ingat. Buktinya ada, lawannya tiada. Tu dia ingat kalau orang tahu dulu. Tapi kita nak lebih daripada ingat kalimah tu. Kita nak lebih lagi itu, iaitu kita nak faham. Benda apa tu. Baik. Okey, di antara tajuk ataupun akidah yang kita kena ada ialah akidah kita tentang sebab dan musabab. Akidah kita tentang sebab dan musabab. Baik, ini kita dah bincang dah. Kadang-kadang sebab ni boleh bawa kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 sebab. Ada 7 syirik pada muka sekolah tu. Ada 7 jenis syirik. Syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik taqrib, syirik taqlid, syirik asbab. Akhir sekali syirik afrad. Itu 6 jenis syirik. Baik. Okey, jadi kita belajar syirik yang kelima tu, iaitu syirik sebab. Apa itu yang dikatakan syirik sebab? Ini yang ramai keliru. Baik. Jadi kesimpulannya, di sana ada sebab, di sana ada musabbib, dan di sana ada mutasabbib. Ini istilah ilmu ni.
Istilah ilmu fiqh lain pula. Ayat mutlaq, ayat usaman, itu istilahnya. Okey, sekarang istilah ilmu tauhid yang kita bincang sebab dan musabab. Berarti kita nak pegang sebab musabab dengan cara yang betul dengan agama, cara yang betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak pegang sebab sebagai Tuhan. Tak. Kita nak pegang sebab yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Jadi apa sebab? Tengok. Kita sebab kebiasaan adalah perkara yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Buku saya ni pusat apa satu? Tak sama saja. Tak sama pusat. Buku saya ni buku lama, yang tu buku baru. Ada perubahan si bahasa. Nanti kita betul lah. Baik. Okey. Sebab kebiasaan adalah perkara yang sudah menjadi kebiasaan manusia melakukannya. Berulang kali akan menghasilkan satu musabab kesan. Apa tak? Di sana ada sebab, di sana ada mutasabbib, bahasa Arab tu. Di sana ada musabbib dan di sana ada musabab. Ada empat rukun. Sebab macam api. Okey. Musabbib Allah Taala. Mutasabbib kita. Dan musabab ialah kesan daripada api tersebut. Itu musabbib sebab api. Musabbib Allah Taala yang mengizinkan api itu membakar. Yang ketiga mutasabbib kita yang gunakan api tersebut. Yang kedua, yang keempat ialah musabab hasil daripada api. Berarti di sini biasa kita sembang sebab siapa yang lebih berkuasa atas sebab, mutasabbib ataupun musabbib? Siapa yang lebih berkuasa atas sebab untuk menghasilkan musabab? Musabbib kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu akidah. Ilmu berarti kita kata kita tidak ada apa-apa. Yang ada ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma usaha saja. Kita dapat pahala usaha. Kita tak boleh menghasilkan musabab. Kita cuma boleh berusaha. Tapi Allah Ta'ala, wali katanya Allah Ta'ala tak pernah mensia-siakan usaha kita. Dia akan bagi. Dia akan bagi pada kita. Kalau kita berusaha, kita akan dapat. Tapi nak habaq hakikat siapa yang bagi itu? Siapa usaha dia akan dapat. Tak ada lah siapa yang tak usaha dia tak dapat, tak ada lagi. Tapi bila kita dapat, kita kena ingat yang sebenarnya bagi adalah siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara sebab. Kita kata aku dapatnya aku. Aku dapatnya aku bakar rumah kawan tu, contohnya lah. Aku usaha, aku dapat harta. Aku usaha, aku faham, contohnya. Baik. Aku kuat, aku boleh angkat barang, contohnya. Berarti bila dia dapat benda musabab tadi, dia kena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak ingat pada Allah Taala, apa yang jadi? Maka di sini timbul syirik. Bila timbul syirik, dia menisbahkan dapat tu, membakar tadi itu pada dia, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu timbul syirik. Bila timbul syirik akan timbul sifat yang buruk. Akan timbul riya, akan timbul takabur, akan timbul sum'ah, macam-macam sifat yang buruk. Sebab apa? Sebab dia menisbahkan kekuatan pada dia, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menisbahkan kekuatan tadi pada Allah Taala, akan timbul sifat bersyukur, akan timbul sifat ingat pada Allah Subhanahu wa taala, akan timbul sifat sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul sifat yang baik kalau kita pegang dengan cara yang betul. Tapi kalau kita pegang dengan cara yang salah, dia akan menimbulkan sifat buruk. Satu segi pegangan, satu segi akhlak yang hasil daripada pegangan tersebut. Bagaimana? Baik. Okey, jadi dengan Islam ni melahirkan akhlak yang baik. Itu dia betul. Berarti kalau pegang salah akan menimbulkan akhlak yang buruk. Tapi kalau pegang dengan cara yang betul, akan menimbulkan akhlak yang baik. Bersyukur, memuji Allah lagi, rendah dia bagi tawaduk. Sebab apa? Sebab dia ingat Allah yang bagi. Bukan dia usaha. Dia usaha lah, betul dia usaha. Tapi dia ingat hasil usaha dia tak boleh mempengaruhi sebab dalam menghasilkan musabab. Yang terjadi adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Allah saja tak tunjuk dia. Kalau Allah tunjuk kita tak ada apa. Allah nak tengok kita. Allah nak uji kita. Allah nak tunjuk pada kita bila-bila masa boleh. Tapi Allah tak mau tunjuk. Nak tengok kita. Sebab zaman dunia, zaman hidup kita ni, alam dunia ni alam ujian.
Bila Allah tunjuk, bila kita mati. Pada masa tu yang ada kuasa siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izin. Zaman tu sekarang Allah dia. Dan tengok adakah sebab yang kita boleh pegang dari itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ataupun kita gunakan untuk hawa nafsu kita. Itu maksud tajuk sebab dan musabab. Baik. Habis kita macam apakah sebab kebiasaan kita? Kita faham tak? Baik. Kita baca sikit. Jika sebab ini didapati maka kebiasaan musabab juga terhasil. Jika sebab ini tiada maka musabab juga tiada. Contohnya ubat sudah menjadi kebiasaan manusia akan menghasilkan penyembuhan. Ubat merupakan sebab kebiasaan manakala penyembuhan adalah musabab. Makan adalah sebab kebiasaan manakala yang banyak adalah musabab. Api adalah sebab kebiasaan dan bakat adalah musabab. Matahari itu sebab kebiasaan dan cahaya itu adalah musabab. Pisau itu sebab kebiasaan dan terpotong itu adalah musabab. Itu dan seterusnya. Faham tak? Okey, jadi saya dah faham apa maksud sebab dan musabab. Cuba kita kenal pertanyaan dengan cara yang betul. Allah suka kita. Berarti bila kita pegang sebab, kita ingat kepada Allah Subhanahu, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala suka itu. Allah suka itu. Berarti Allah tak suka kita puji makhluk dia. Allah Taala suka kita puji dia, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, benar. Begitu. Okey. Jadi kesimpulan saya dah dapat soalan 59 itu maksud dia. Adakah sebab kebiasaan itu memberi kesan pada musabab? Sebagai gambaran, adakah ubat memberi kesan pada diri sendiri atau dengan konten yang Allah Ta'ala ciptakan dan letakkan padanya? Jadi semua ni kita dah bincang. Baik. Okey. Baik, saya baca saja. Dalam ayat ini selain Allah Ta'ala, tidak siapa pun yang boleh beri kesan. Kalau ubat memberi kesan dengan sendirinya untuk menghasilkan penyembuhan, niscaya akan banyak muasir sebab. Sebab adakah boleh dia menimbulkan kesan dengan sendiri dia? Tak. Baik. Berarti kalaulah sebab tadi boleh menimbulkan kesan dengan sendiri dia tanpa izin daripada Allah Ta'ala, berarti di sana ada dua Tuhan. Pertanyaan kita mengaji ilmu tauhid, Tuhan hanya satu, berarti penyebab hanya satu. Kalau kita kata dia boleh menyembuhkan penyakit dengan sendiri dia, ubat boleh menyembuhkan sakit dengan sendiri dia, berarti kita kata Allah tu Tuhan, ubat juga tu tak. Bukan begitu. Di sini takut syirik. Hal yang demikian berlawanan dengan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit dengan dalil naqli dan dalil akli yang mengatakan semua Esa. Allah Esa. Allah Esa pada zat dia, Allah Esa pada sifat dia, dan Allah Esa pada perbuatan dia. Jadi siapa yang buat ubat bagi boleh menyembuhkan? Allah Ta'ala. Kalau kita kata ubat boleh sembuh sendiri, berarti kita kata af'al Allah Ta'ala ataupun perbuatan Allah Ta'ala itu perbuatan yang tak kuat. Ubat ni kuat. Itu maksudnya. Faham? Baik. Kita nak pegang dulu. Berarti kita nak pegang cara ilmu. Kita tak mau pegang cara jahil. Jadi Allah suka kita pegang dulu. Okey. Begitulah seterusnya. Berarti dengan jahil, dengan sebab dan musabab. Begitulah seterusnya. Baik. Okey. Yang terjadi kepada sebab kebiasaan yang lain. Setiap sebab kebiasaan tidak mempunyai kekuatan yang diciptakan, ditinggalkan oleh Allah pada sebab tersebut. Bukan begitu lah. Allah pegang tu. Cuma Allah izin. Allah izin. Kita tak nampak Allah izin tu. Yang kita nampak sebab apa? Tapi bagi orang yang beriman Allah SWT, dia nampak Allah izin. Allah izin aku kenyang, Allah izin aku mati, Allah izin aku hidup. Semua Allah SWT. Dan kadang-kadang Allah ubah. Kadang-kadang Allah ubah. Masa kisah Nabi nak pergi ke Madinah tu, tidakkah orang kafir Quraisy kepung dia? Kepung tak? Tapi apa jadi? Kalau ikut adat mati lah. Nabi mana? Nabi baca waja'an min bain aydihim sadam min khalfihim sadam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'an min bain aydihim sadam min khalfihim sadam. Kami jadikan dinding di depan mereka dan di belakang mereka, fa aghshaynahum, dan kami tutup mata mereka dan mereka tidak melihat. Tu kan baca ayat tu. Nabi tabung pasien mata. Tak kepala keluar habis. Kalau ikut sebab biasa Allah Akbar, kenal lah. Tapi izin Allah Ta'ala sebab musabab tak berkuasa.
yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tengok kepala apa yang ada atas kepala. Nabi tak ada. Dan Nabi pun pasal atas kepala. Kalau ikut mati dah. Nak kata Allah yang kuasa sebab tidak berkuasa. Tapi kadang-kadang Allah tunjuk pada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu. Macam kisah seorang sahabat Nabi Khalid bin Walid minum racun. Kalau ikut mati dah. Kalau ikut mati dah tu Khalid bin Walid tu sahabat Nabi. Dulu dia kafir. Dia jadi musuh Nabi. Perang Uhud dia jadi kepala. Perang Uhud dia jadi kepala serang Nabi. Dia yang lancar perangan di atas kata tentera Islam yang ada di atas bukit Jabal Rumah tu. Kalau sampai di Mekah dia akan jumpa bukit tu. Bukit tu orang duduk naik sangat. Makin kecil, bukan tinggi dah. Orang duduk naik. Baik. Okey, maknanya zaman tu bukan ada internet apa. Orang duduk balik bukit ni, duduk ambil harta di antara Jabal Rumah. Bukit apa? Jabal Rumah ni pemanah maksudnya. Berarti bukit yang diami oleh tentera pemanah. Dengan bukit Uhud tu, orang tentera Quraisy memang belakang kan nampak lah. Tak nampak lah. Anak kata itu Khalid bin Walid. Tapi bila Islam tentang kebaikan yang diberi oleh Allah ke atas dia minum racun tak mati. Kalau ikut sebab kebiasaan mati tak? Mati. Tapi siapa yang izinkan racun tadi tidak boleh membunuh Khalid bin Walid? Allah. Berarti itu yang mutakhir bicara itu. Berarti akidah kita cara kita pegang biar betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Islam bukan pelik pun. Islam bukan jenis melayang tak udara bukan itu. Bukan boleh jenis orang kata bukan jenis melayang dayak. Jalan dayak bawa kubur mangan anda. Bukan begitu. Terbang bawa kubur mangan anda. Yang Islam bukan kan. Islam wajib. Begitu. Baik. Jadi begitulah seterusnya yang terjadi sebab kebiasaan yang lain. Setiap sebab kebiasaan tidak mempunyai kekuatan yang diciptakan dan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala pada sebab tersebut. Kan begitu? Okey. Berarti Allah segala-galanya. Allah segala-galanya. Cuma kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah bagi aku sihat. Ya Allah bagi aku faham. Ya Allah aku berhajat sikit pada harta. Nak belajar ni contohnya lagu. Pada rezeki tu. Nak belajar ni contohnya lagu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nanti mari saya pergi lawat sekolah. Saya pergi lawat. Budak subuh sekolah. Saya kata, ya Allah, jangan bagi dia buat majlis resmi. Saya tak mahu majlis resmi. Sebelum pergi tu doa lah. PPP kita ingat majlis resmi. Saya malas. Dia kata apa? Hari ni majlis kita tak resmi lah. Kita buat murah sudah ni. Saya nanti alhamdulillah. Alhamdulillah. Resmi ni kita pun tak mahu. Tapi nak apa siapa yang izin? Allah izin. Gitu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu kekuatan, kalaulah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu kekuatan dan meletakkan pada sesuatu sebab, nescaya akan ada perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musabab. Ada perantara di antara Allah dan musabab. Sedangkan hanya makhluk yang besar baru ini saja yang berhajat kepada perantaraan. Makhluk tak berhajat kepada perantaraan. Tapi adakah Allah berhajat kepada perantaraan? Adakah Allah berhajat kepada perantaraan sebab untuk menghasilkan musabab? Tidak. Perlu ingat tu ilmu tauhid bincang tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid nak suruh nampak Allah satu. Itu ilmu tauhid. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu fiqh nak suruh amalan kita betul. Ilmu tasawuf nak suruh niat kita betul. Boleh faham? Baik. Okey. Berarti sebiji Quran kita dapat tu. Sebiji Quran cerita tentang ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf atau ilmu ihsan. Sedangkan hanya makhluk yang berusaha baru ini saja yang berhajat kepada perantara. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya menyalahi segala perkara yang baru. Fahamlah? Berarti Allah tak berhajat kepada perantara. Berarti dia ada sebab dan musabab, iaitu Allah yang lebih berkuasa. Baik. Okey. Malahan pula mengandaikan adanya kekuatan yang ditinggalkan pada sebab adalah bermaksud. Kita kata sebab ada, sebab kuat. Kalau kita kata sebab kuat ke mana?
Manakala pula mengandaikan adanya kekuatan yang ditinggalkan pada sebab adalah bermaksud kudrah Allah Ta'ala tidak berfungsi. Kita kata Allah kudrah kan, Allah ada sebab kudrah, Allah ada sebab kuat. Tiba-tiba kita kata sebab lebih kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah kita mengatakan kudrah Allah Ta'ala kadang-kadang tidak berfungsi. Betul ya? Betul ke kita bukan begitu? Allah ni sentiasa, Allah sentiasa jadi Tuhan kita. Allah pernah mati jadi Tuhan kita? Pernah mati tak? Tak pernah mati dan tak berhenti. Kita baca surah ayat kursi. La ya'khudhuhu sinatun wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Dan Allah tak payah jaga lagi bumi ayah, Allah tak berhenti. Wala ya'uduhu hifzuhuma, berarti Allah tak letih jaga langit bumi. Wa huwa al-'aliyyul 'azim, dan dia Maha tinggi dan Maha besar. Berarti Allah sentiasa jadi Tuhan, jadi Allah tak pernah mati. Kita kadang-kadang jadi ayah, kadang-kadang kita mati jadi ayah. Tak mahu pergi dengan orang lain, ataupun mak, kadang-kadang kita mati jadi mak. Tak mahu pergi dengan orang lain. Aku tak mahu pulang lah, contohnya. Itu manusia. Tapi Allah kadang-kadang itu tidak. Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna. Baik. Berarti tak payah kena mutahid, tak payah sangat. Tak payah. Cuma kita faham, kita pegang dengan cara yang mengenai oleh Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak maksud bab dalil yang panjang-panjang adanya alat ini penimbulan kita. Betul bukan salah betul. Tapi cara mengaji itu cara mengaji yang menyebabkan kita penimbulan. Padahal beliau tu. Okey. Malah pula tidak berfungsi menyamasa ke atas dengan makhluk. Pendapat ini salah, bahkan kufur. Bahkan kufur, ada kufur. Kerana kudrah Allah Ta'ala mutlak, tidak ada kait dengan sebarang kaitan. Tidak ada dikait. Mutlak, berarti bebas. Siapa pun tak boleh kontrol. Hingga makhluk dia pun tak boleh kontrol dia. Sebab makhluk dia. Tiba-tiba dia makhluk kontrol dia. Boleh kan begitu? Tak boleh. Okey, maksud. Baik, berarti makhluk sentiasa menjadi hamba Allah SWT. Dan kita dan Allah sentiasa menjadi Tuhan kita. Tak pernah mati. Kita kadang-kadang mati jadi hamba Allah. Mati tak kadang? Mati ya. Orang yang kepada saya, orang yang sudah tak mahu. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mati. Kita kadang lupa. Lupa rezeki Allah yang bagi. Sihat kita Allah yang bagi. Kita mati kadang-kadang. Sifat kita takut. Kita mati cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti kita nak direct tu tak boleh, kita pun mesti biasa. Seperti Nabi maksud. Nabi orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak. Kita kena lupa, kena ingat. Itu Nabi maksud. Nabi di mana dia tu, orang kata iman dia semakin naik. Kita tak. Okey. Kalaulah kudrah Allah SWT tidak dikait dengan sebarang kaitan, maka ia bersifat baru. Ini adalah mustahil. Kalau Allah tu, kalau sifat Allah tu ada kaitan, berarti tak mutlak, tak bebas. Mustahil tak? Mustahil. Berarti Quran tak betul. Berarti Quran tak betul. Berarti Nabi tak betul. Quran mutlak. Quran mutlak. Kalau kita kata Quran tak betul, kita kena betul Quran, kita kena betul akal kita. Kita kena betul akal kita. Kita tak kena betul Quran betul dah. Baik, ibu nampak aku macam ni, Quran kata macam lain. Nak betul yang mana? Betul kita. Berarti kita yang salah. Baik, ini adalah mustahil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu pada perbuatannya. Itu satu. Siapa yang buat ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu pada perbuatannya. Dialah Allah Ta'ala akan mengadakan musabbat kebiasaan ketika adanya sebab. Berarti kalau ada sebab, ada musabbat. Tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala menciptakan musabbat tanpa ada sebab. Kadang-kadang bila ada api, ada makan. Allah buat itu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala kata menyalahi undang-undang yang dia buat. Kenapa Allah menyalahi? Nak kata aku kuat, nak kata sebab yang aku buat tak kuat. Nak kata sebab yang aku buat tak kuat. Kadang-kadang Allah menyalahi. Kadang-kadang Allah Ta'ala menciptakan musabbat tanpa ada sebab.
sebagai satu perkara mencari adat luar biasa dan kadang-kadang mencipta sebab tanpa ada musabab. Sebagai satu perkara yang mencari adat juga. Okey. Situ. Kemudian bilakah perkara yang mencari adat itu berlaku? Soalan seterusnya, bilakah perkara yang mencari adat itu berlaku? Tengok ni. Okey, berlaku bila? Nak kata ini kadang-kadang menyalahi. Kadang-kadang menyalahi. Walaupun kita kata sebab, musabab itu sebab kebiasaan biasa. Tapi kadang-kadang Allah nak tunjuk kuasa dia. Nak kata aku yang lebih berkuasa. Kita baca surah Fatihah pun, Maliki yaumiddin. Akulah hari pembalasan. Sebelum hari kiamat Allah berkuasa. Masa hari kiamat Allah berkuasa. Tapi kadang-kadang dunia ni pun Allah tunjuk dia berkuasa. Baik. Itulah yang dikatakan pada yang tidak ada. Baik. Bila tu? Tengok ni. Yang pertama sebagai mukjizat. Mukjizat. Sebagai bukti kerusulan Nabi. Bukti kerusulan seorang manusia. Dia diganti jadi Nabi. Jadi benda mukjizat ni benda yang hanya diberi oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi sebagai hujah ataupun bukti kepada orang ramai dia adalah Nabi. Macam Nabi Musa, Allah Ta'ala lahirkan tungkat dia boleh jadi unak. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala lahirkan Quran sebagai mukjizat pada dia. Sampai hari ini siapa pun tak boleh tahu Quran. Bahasa cukup cantik. Bahasa Arab, sastra atau mana pun, sejak saya baca ni sedap Quran ni. Tak tahu orang dekat-dekat boleh fikir sedap bahasa biasa pada bahasa Quran. Mustahil lah. Mustahil. Bahasa Quran memang cantik. Bahasa saya dah baca syair penyair Arab yang besar, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar tu baca banyak Quran bahasa mudah sebut. Mereka ambil fikir tu pun orang kata payah, bahasa tu payah, cara pemilihan perkataan. Okay, faham? Itu maksud dia. Dan Quran sebagai mukjizat dan Quran sebagai panduan pada kita. Berarti ilmu kita pada tentang Quran dengan ilmu Nabi tentang Quran, siapa yang lebih faham Quran? Nabi. Bahkan kefahaman kita tentang Quran kita ambil dari Nabi, bukan kita ambil sendiri. Itu maksud mukjizat. Itu yang pertama. Jadi mukjizat benda yang mencari makna. Berarti benda yang di luar kebiasaan yang ada pada kita, tapi tak terlepas pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terlepas. Sebagai irhas bagi Rasul. Irhas bermaksud benda-benda permulaan bagi Rasul. Macam Rasul kata masa belum dia jadi Nabi, Allah lindungi dia, Allah sentiasa lindungi dia. Itu bagi irhas. Sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Rasul. Itu juga masuk dalam kata benda yang mencari adat. Yang ketiga sebagai karamah. Apa karamah? Kemuliaan daripada Allah Ta'ala terhadap orang tersebut, amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan faham karamah ni jangan tak yang boleh terbang, jangan faham tu. Tak, karamah bukan lagu tu. Kadang-kadang orang tu beri istiqamah dengan ibadah, dia pun katakan karamah. Kita jangan faham karamah ni tinggal kat dulu, itu bukan cara. Kalau nak kata karamah terbang di udara, burung juga dapat karamah dia orang. Burung lebih banyak terbang dari kita. Kita terbang mungkin satu somok hidup sekali, burung terbang setiap hari. Begitu. Nak kata benda tu biasa, tapi kita tak rajin buat, orang tak boleh. Maksud itu. Okay. Jadi karamah ni sebagai orang kata ta'yid min Allah. Dalam bahasa Arab bagi ta'yid. Berarti salah satu sokongan daripada Allah Ta'ala terhadap manusia, nak kata amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam Imam Nawawi. Zaman tu pun ada karya pen dia bercahaya, tulis buku. Memang dia seorang ulama yang banyak menulis, 40 lebih mati. Buku dia boleh artis biji tu. Saya dah tengok bila buku dia banyak. Banyak buku dia. Nak kira dengan umur tak padan. Tak padan dengan umur dia. Siapa yang bagi tu? Allah Ta'ala. Buku dia banyak dirujukan. Dia termasuk dalam kata salah seorang ulama yang muktabar. Berarti perbahasan dia tentang ilmu agama para alim ulama akui. Dan kita boleh ikut. Siapa kadang-kadang nak tengok masalah buka kita ada. Tak tahu masalah bawa lah. Buka kita ada. Kita majmuk dia.
ataupun kitab dia yang lain. Ada 3-4 kitab. Baik. Okey, ini karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat sebagai i'anah, pertolongan kepada orang muslim biasa macam kita ni. Kan Allah tolong. Allah tolong. Benda tu kadang-kadang berlaku pada kita. Kadang-kadang berlaku pada kita sebagai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ni, kita ni bukan nak kata tidak, tapi nak abang bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya apa nama ni di Kelantan. Saya tiba sampai ada kampung, ada Bali tu, tim Haji Kelantan, Kota Baru, masuk ke Bacuk. Nak masuk ke sekolah tu, bukan ada kereta. Tak ada kereta. Tak ada kereta pun. Malam pula, saya sampai malam. Nak duduk di sini kan? Saya ada usaha hati lah. Lepas saya semain maghrib, doa saya, Allah memudahkan aku nak masuk. Sekolah ni jauh, ke 6-7 km. Takkan jalan kaki pun. Apalah, yang ajak doa. Keluar masjid, jalan dekat saya ingat dalam 20 langkah kot. Monti lori monti. Dia tak pergi mana? Saya kata nak pergi mana? Nak pergi sekolah kan? Dia kata naik, saya naik. Dia kata naik. Dan hati saya lega, alhamdulillah. Lega, alhamdulillah. Naik pergi sampai. Nak kata apa? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak kata ini kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang berlaku pada kita. Okey, yang kelima sebagai istidraj. Sebagai benda yang orang kata nak menghina. Macam Sami Siam. Sami Siam tu dia orang kata orang Jawa dia lah. Komplain kita tak faham benda apa. Heret kereta tiba-tiba hujan turun. Itu apa? Karamah kan? Tak, istidraj. Berlaku lagu tu kat dia, lagi dia rasa apa betul. Betul bukan lagu tu, betul bukan benda pelik berlaku pada kita, tidak. Betul kita faham, betul kita salah tu. Lagi benda pelik lagu kat kita, lagi kita kata kita betul tak, bukan lagu tu. Betul tak betul, kita faham betul atau betul tak. Tak kira benda pelik lagu tak kita, itu tak kira. Tak kira yang tu. Yang penting faham kita, amalan kita betul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Kita faham cara Quran tak? Kita buat amalan cara Quran tak? Setengah orang bila dia beramal Islam, dia kira nak benda pelik boleh main Tuhan. Harapan dia setiap hari orang bagi aku makan. Makan sama lagu tu. Hari sebenarnya main Tuhan. Dengan ni apa? Hari-hari orang bagi aku makan. Aku tak payah saja. Bukan cara lagu tu. Baik. Nabi kata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik. Okey, nak faham kata sedekah tu baik. Nabi menggalakkan sedekah, bukan hina orang yang terima sedekah, tidak. Bukan nak hina orang yang terima sedekah. Nak amal kemudian baru sedekah. Baik. Kemudian sebagai ihanah, nak menghina, macam kisah Musailamah tu. Dalam sini pun ada. Dia duga dalam ayat telaga, bukan bagi sedap, makin tak sedap. Tu bukan bagi sedap, sebab sedap makin tak sedap. Itu maksud dia. Ini semua benda-benda yang masyarakat ada. Kadang-kadang Allah muliakan Nabi, nak muliakan seseorang, dan kadang-kadang Allah nak menghina. Allah nak menghina. Baik. Yang penting karamah ke tak karamah ke, mukjizat tak mukjizat, ini saja Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita buat amalan kita. Kerja kita buat kita punya amalan. Faham kita punya Quran yang faham. Baca bagi boleh. Contohnya, biar faham Quran dan biar kita boleh muamalah dengan Al-Quran sebagai kehidupan kita. Baik. Okey, berarti zaman sekarang zaman yang macam mana kita? Zaman yang mana sentiasa mengajak kita untuk kita tidak berpegang dengan Quran. Berlaku tak? Berlaku. Baik. Okey, itu zaman kita. Dia sentiasa menyusunkan kefahaman kita dan sentiasa menyusunkan amalan kita. Apa tu orang ni? Tutup orang elok lah. Bukalah tak apa lah. Sekarang zaman moden. Contohnya. Apa Quran ni? Yang kita terbang Quran elok lah. Quran kalau Allah.
Quran merupakan hidayah pada kita. Apa Quran ni Quran tertentu ya. Pegangan buku buat aku ada dalam satu buku pegangan buku ni. Bukan. Berarti akidah kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok amalan di akhirat yang paling berat sekali ni apa? Akidah kita. Yang kedua sembahyang. Yang kedua sembahyang. Dia tak sembahyang pun, dia mengucap 2 kalimah syahadah, mati. Allah terima tak amalan iman dia tu? Faham? Berat tak? Berat. Dan apa amalan yang paling besar adalah iman kita. Iman ialah amalan. Kita dengan faham amalan zahir saja tidak. Pegangan hati juga disebut amalan, disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ataupun dalam makna yang umum. Makna khusus amalan apa? Tapi makna umum pegangan hati kita juga dikatakan amalan. Baik. Ini kita punya pegangan. Ini mutakhir kita punya pegangan. Baik. Semua je bincang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena faham. Jadi bila kita faham itu, berarti kita faham dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pegang dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba kita buat kajian semua. Berapa ramai orang Islam yang faham tentang pegangan dia. Tanya dia, bila hang ucap 2 kalimah syahadah, hang pegang lagu mana? Tengok dia jawab apa. Mau buat kan? Tak dapat. Bila hang ucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hang pegang macam mana? Boleh buat kajian kan? Boleh buat kajian lah. Saya tanya lah 2-3 orang tak dapat jawab. Tak dapat jawab. Yang tu yang dia tak tahan. Berarti dia tidak ada pegangan. Pegangan dia dengan Islam cuma ikut-ikut saja. Ikut-ikut. Bukan betul pun ikut-ikut dah. Kita faham lah. Baik. Okey. Soalan yang satu tu baca-baca sendiri. Cuma kesimpulannya pada di sini, kalau karamah ataupun mujizat, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ihanah, kalau istidraj, benda tu makin membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebab yang ada pada kita kadang-kadang boleh menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Taala dan kadang-kadang makin menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta sembahyang. Hatta sembahyang. Sembahyang kadang-kadang boleh mendekatkan kita kepada Allah Taala dan kadang-kadang boleh menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia sembahyang di masjid. Pulang masjid, bila boleh sembahyang tu, dia pulang masjid, dia kata aku sampai orang menjahat. Betul, hak tu dekat mana tu? Pulang sembahyang, boleh sembahyang sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Boleh sembahyang zuhur jemaah, boleh sembahyang sunat pula. Pulang masjid, tiba-tiba dia kata aku seorang baik. Orang semua depan aku semua jahat. Agak-agak sembahyang yang mendekatkan Tuhan dia kepada Allah kan? Tuhan sembahyang yang boleh menjauhkan Tuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas sembahyang. Atas sembahyang. Sebab itulah sebab kebersihan kadang-kadang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Taala dan kadang-kadang boleh menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Ghazali kata Nabi tak ada dia sepandang orang yang buat maksiat ni dengan pandangan belah kasihan. Allah macam nak boleh ajak dia ni untuk aurat, Allah macam nak boleh ajak dia sembahyang puasa, macam nak boleh ajak dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, biarlah di situ. Habis bincang bab sebab kebiasaan. Okey. Sekarang dia bincang mana la ilaha illallah. Ya. Habis sifat salbiyah. Sekarang masuk pada sifat ma'ani. Sama ni. Baik. Makna la ilaha illallah. Saya ingat masa saya mengaji dengan Ustaz Nuruddin, memang lama. Dalam sehari, pagi, petang, malam sampai buka masa cuti lah. Masa cuti, masa dia di Mesir sana, cuti sambung. Yang kita belum sebelum mengaji dengan silap. Naik perahu tu sikit, dia marah lah. Kita berkenal rumah juga lah naik perahu tu ni. Nak marah. Saya tu saya dia nak lagi. Tapi saya belum dengan dia, saya tak nak pada tu lah. Baik. Okey, dia dulu tahiyat. Okey. Dia dulu tahiyat yang tahiyat akhir. Sampai habis rasa sebab petang kita tak menyandur. Dia juga boleh sebab petang. Tak naik. Baik. Okey. Saya ingat di sini pun dia pernah hidup. Tak pernah.
Okey, makna la ilaha illallah. Makna tiada Tuhan melainkan Allah. Makna tu. Berarti apa kita punya pegangan? Apakah makna tiada Tuhan melainkan Allah? Berarti kita yang pertama kita perlu lafaz. Orang yang lafaz dengan dua kalimah syahadah berarti orang Islam. Tapi adakah cukup zakat tu? Okey, adakah cukup zakat tu? Tak cukup. Yang kita nak ialah pegang. Baik. Okey. Apakah makna tidak Tuhan melainkan Allah? Maknanya ialah tidak ada satu zat selainnya. Tak ada lah. Yang maha kaya. Ada tak? Ada orang yang kaya lebih kaya daripada Allah Ta'ala? Allah maha kaya. Berarti Allah tempat kita tumpang. Tumpang mak kita saya, dia berkiri. Tumpang ayah kita, tumpang kawan kita, tumpang gantung kat diri kita sendiri. Tak mana? Saya. Berarti gantung Allah Ta'ala, gantung dengan satu zat yang tak pernah habis. Tak pernah habis. Allah akan bagi. Allah akan bagi. Lambat cepat. Lambat cepat saja. Baik. Berarti di sini kita kata Nabi susah. Tapi adakah Allah Ta'ala pernah mensesuaikan Nabi? Tak pernah. Baca sejarah Nabi. Adakah Allah Ta'ala mensesuaikan Nabi? Tak pernah. Bahkan Allah Ta'ala beri kemuliaan pada Nabi. Kita baca sejarah Nabi memang susah. Nabi susah kadang-kadang dapur tak masak. Dapur tak masak 2-3 hari. Macam mana tu? Kita je nak merapik. Saya pok hang tak beri beras ni. Dia nak merapik lah kita. Tapi Nabi 2-3 hari. Tak masak. Baik. Walaupun Nabi itu susah, tapi adakah Allah Ta'ala hina dia? Allah mulia lah. Allah mulia dia. Baik. Nak kata apa? Kaya Allah Ta'ala tu tak pernah habis. Tak pernah habis. Dan Nabi pun dapat harta, dia beda tu kan. Dia dapat harta simpan, Nabi dapat harta beda. Tu Nabi. Dan benda ni, sikap ni, orang kata dipraktik oleh para sahabat dia. Baik. Okey. Maknanya ialah tidak ada zat selainnya yang maha kaya daripada sesuatu. Baik. Okey. Berarti dia maha kaya, dia bersatu. Berarti Allah tak berhajat pada siapa pun, pada sesuatu pun. Itu maksud dia. Dan semua selainnya berhajat kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti semua orang berhajat, Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita, pada sesuatu, dan kita tu berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak semua. Agak semua. Untuk kita? Tak. Untuk orang kita? Tak. Siapa dia tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah sifat dia mutlak. Berarti orang berhajat pada dia, makhluk berhajat pada dia, dia tidak berhajat pada makhluk. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Sebab apa? Sebab kita hamba. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti kita kena ikut saja garis pandu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut saja. Baik. Berarti di sana kita akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi contohnya hubungan suami lelaki dan isteri. Kita nak ikut cara Allah ke, nak ikut cara yang bukan daripada apa yang Allah suruh. Kita rasa cara yang bukan Allah suruh ni lebih bebas. Kita kata betul kalau betul. Lebih mulia, lebih seronok. Betul kalau betul. Buat. Buat. Jadi cara Allah atur hubungan suami isteri atau hubungan perempuan itu lebih elok, lebih sempurna lagi daripada hubungan yang diatur oleh orang lain. Faham? Baik. Okey. Itu makna yang pertama. Berarti tidak ada satu zat pun selain Allah yang bersifat dengan dia yang bersifat dengan maha kaya, yang dia tak berhajat pada orang lain, dan orang lain berhajat pada dia. Sebab itu kita disuruh doa pada Allah Ta'ala, disuruh harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disuruh sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Itu secara itu. Berarti la ilaha illallah merupakan kemuncak hidup kita. Kemuncak hidup kita. Kalau tak jumpa tang tu, wang yazbillah lah. Bala dia cukup besar. Kalau jumpa tang 2 kalimah syahadah tu, alhamdulillah. Pergi ke mana pun pusing tentang 2 kalimah syahadah. Dia merupakan kita punya penunggui kita.
Kemudian pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu makna yang pertama. Ataupun tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tu. Yang disembah berarti yang ditaati, yang dikasihi, itu maksud dia. Itu maksud yang disembah, yang ditaati, yang dikasihi, yang ditumpang. Tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Taala. Kita nak gantung kat apa? Nak gantung pada siapa? Melainkan kita kena gantung pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nak ikut siapa? Allah. Dengan maksud tidak layak memperoleh hak pengabdian daripada hamba melainkan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tunggal. Esa. Tunggal berarti esa. Tunggal berarti tidak ada tak sama dengan orang lain, itu tunggal. Anak tunggal dia si bahasa. Anak tunggal seorang tu. Tapi kalau anak pertama berarti ada anak kedua, ada anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Itu maksud tunggal. Itu segi bahasa. Itu yang dimasukkan. Itu yang dimasukkan yang kelima ahad. Qul huwallahu ahad. Tunggal. Berarti tak ada siapa pun yang boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. As-Samad menjadi tempat tumpuan. Siapa tu? Allah. Tidak beranak dan tidak dibenarkan dan tidak setara dengannya suatu apapun. Jadi di sini ada dua makna la ilaha illallah. Makna pertama ke makna yang kedua ke itu nak gambarkan pengakuan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid bicara bahawa Allah Esa. Allah Esa. Cuma bila Quran hamba Allah Esa, kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni kita kena akui dengan kefahaman yang ada pada kita Allah Esa. Allah Esa. Siapa yang kita faham? Allah. Siapa yang kita faham? Allah. Itu maksudnya. Baik. Cukup dah. Jadi saudara Nabi, surat Nabi. Nabi suruh ajak. Nabi kata sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Sebab Nabi kata aku nak sampai tu aku tak tahu apa pun. Nabi kata hantar tak tahu lima syahadah. Aku tahu apa tu. Apa tu? Bukan nanti besar pun. Di sana ada tabligh, di sana ada ta'lim, ada dua istilah tu. Tabligh ni setakat benda yang kita tahu kita apa. Ta'lim ialah hajak orang bagi pandang. Yang hajak orang bagi betul. Begitu. Baik. Saya. Kemudian bagi kita ni insya-Allah nama ni kali 5 lagi. Baik. Kemudian sifat ma'ani. Yang dulu sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sekarang sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat zat. Sifat apa nama salbiyah ni? Salbiyah nafsiyah sifat zat. Salbiyah sifat apa? Salbiyah sifat kata sifat nak menafikan benda-benda yang tak layak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berarti nak nafi benda nafi Allah tu bukan benda yang baru. Okey. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang nak mensabitkan satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ma'ani. Berarti Allah ada sifat apa? Itu maksud. Okey. Yang pertama apa ya? Al-Qudratu, sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa lama ni. Dia kata apa? Dia kata perkuasa. Perkuasa. Bahasa terjemahan lagu tu. Nak apa? Nampak sifat kuasa Allah tak pernah berubah. Sifat kuasa yang ada pada Allah Ta'ala tak pernah berubah. Sebab Allah Ta'ala jadi Tuhan saja. Allah jadi Tuhan sedia. Maka sifat yang ada pada dia pun tak pernah berubah. Baik. Okey. Cuma tengok bawah tu, buka nota kaki tu. Bermula tengok nota kaki tu. Bermula istilah qudrah sampai istilah kalam. Bermula istilah qudrah sampai istilah kalam. Sifat-sifat ma'ani. Bermula sifat istilah qudrah sampai istilah kalam. Tengok nanti tu. Sifat-sifat ma'ani tersebut perlu diterjemahkan dengan makna ismi.
Dan ianya lebih bertepatan dengan terjemahan dengan makna masdari. Ini kerana mengikut tuntutan kaedah tata bahasa Arab dan ilmu usulin sebelum diberi maksud dalam bahasa Melayu. Jadi dia nampak di sini, nampak yang lebih tepatnya kita kata berkuasa daripada berkuasa. Ini istilahnya. Dia sebut berarti kadang-kadang dia mengubah. Berkuasa berarti kadang-kadang orang kata dia tidak ada kuasa. Itu maksud kita. Tapi kita nampak kuasa Allah Ta'ala tak pernah mengubah. Dalam bahasa kita panggil apa? Kita panggil berkuasa. Beza kan dalam bahasa kita pun berbeza.